Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan tentang isu semasa dalam etika pengurusan yang kami pilih. Okey, kami daripada grup 12 terdiri daripada 7 ahli kumpulan. Yang pertama Badul Amin, Muhammad Al-Mu'taz, Nur Amisha Farhana, saya sendiri Aisyah Hiramita Aman, Nur Salsabila, Nurul Izzah dan Nur Farhana Wahida. Okey, slide seterusnya. Okey, dalam pembentangan kami, isi kandungan antaranya adalah definisi etika pengurusan, yang kedua pengenalan, yang ketiga isu semasa, yang keempat pengenalan isu semasa, yang kelima punca berlakunya isu, yang keenam kesan berlakunya isu, yang ketujuh langkah ataupun cara untuk mengelak dari berlakunya isu semasa, dan yang ke-8 adalah kesimpulan. Okay, slide seterusnya. Jadi bahagian saya akan menerangkan tentang definisi etika pengurusan. Jadi etika pengurusan ini adalah asas kepada etika perniagaan dan ianya merupakan prinsip ataupun moral yang mempengaruhi tingkah laku pekerja. Okey, etika pengurusan berkaitan dengan perundangan dalam organisasi yang mengikuti etika moral dengan pekerja. Okey, jadi itu sahaja daripada saya dan seterusnya pas kepada sahabat saya. Okey, terima kasih kepada saudara Ansyairah. Seterusnya saya perkenalan. Pengurusan pertama, melakukan sesuatu secara bersama dan juga melalui orang lain untuk mencapai matlamat tertentu. Okey, masuk kat sini. Dalam pengurusan dia ada dua, pengarah dan pengawalan. Fungsi mereka adalah untuk mengawal kumpulan untuk mencapai matlamat, sesuatu matlamat lah. Jadi dia kena ada leader, barulah pengurusan tu berjalan dengan baik. Yang kedua, etika dalam pengurusan merupakan nilai dan amalan yang baik yang wujud dalam pengendalian sesuatu organisasi. Yang ketiga, pengurusan yang baik dibuat mengikut peraturan, norma, moral dan nilai yang diterima masyarakat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya pas kepada penantang dan seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan masuk pada isu semasa. Antara isu semasa yang selalu berlaku adalah penyelewengan wang syarikat. Penyelewengan wang syarikat ni sering berlaku dalam kalangan masyarakat atau individu yang bekerjasama dalam sesebuah organisasi atau syarikat. Next slide. Okey. Pengenalan isu semasa. Isu semasa ni dia dapat didefinisikan sebagai seseorang, sama ada pegawai kerajaan ataupun pengurus dalam sebuah organisasi atau syarikat yang menyalahgunakan wang awam atau syarikat untuk kepentingan diri. Kemudian, kebanyakan kes penyelewengan wang yang sering berlaku akan disembunyikan oleh pihak atasan dengan alasan tersendiri. Kes penyelewengan wang juga bukan sahaja di sektor awam, malah di sektor swasta juga jenayah penyelewengan sering berlaku. Okay, next. Okay. Ni adalah contoh-contoh isu pecah amanah yang mana melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Nazlan Ghazali telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia selepas mendapati beliau bersalah atas tuduhan penyalahgunaan kuasa, 3 tuduhan pecah amanah dan 3 tuduhan pengubahan wang secara haram. Selain itu, Datuk Seri Najib Tun Razak ada mengemukakan beberapa rayuan tetapi ditolak oleh Hakim Abdul Karim Abdul Jalil. Kenapa rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak ni ditolak adalah kerana Mahkamah Tinggi mempunyai beberapa bukti yang sangat besar tentang konflik kes yang membabitkan SRC International. Okey.
Datuk Seri Najib Tun Razak terlibat dalam KWAP iaitu Kumpulan Wang Amanah Persaraan, yang mana duit itu dipinjamkan kepada SRC International, tetapi duit itu tidak tahu dibelanjakan ke mana. Okey. Pada baru-baru ini, Mahkamah Rayuan Malaysia telah mengekalkan telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun penjara, okey. Lepas tu yang kedua, isu pecah amanah. Pelakon dan penyanyi tanah air Andi Azrul Andi Mapangin, iaitu lebih dikenali sebagai Andi Bernadi lah, yang mengalami kerugian sebanyak RM70,000 oleh kawan baiknya sendiri kerana sama-sama menguruskan kerjaya beliau. Bukan sahaja pecah amanah tetapi turut memanipulasikan banyak pihak untuk mendapatkan wang tersebut. Sekadar itu sahaja. Okay, kita bagi kepada Badrul Amin. Terima kasih. Okey, kita masuk kepada punca berlakunya sesuatu perkara. Okey, sesuatu perkara itu akan berlaku, kita mesti mengetahui punca-puncanya. Okey, antara punca-puncanya ada 3 lah yang kami letak dalam slide ni. Yang pertama, antara punca utama berlakunya jenayah penyelewengan, pemantauan dan pelaksanaan sistem kawalan dalaman dan sistem keuangan dalam sebuah organisasi yang lemah. Dan ini kita lihatlah banyak organisasi apabila dia hendak membuat suatu organisasi itu, dia hendaklah memilih suatu ketua ataupun suatu orang kata yang boleh memimpin dengan orang kata yang kuatlah. Dia pegang amanah, tidak pecah amanah. Ni kalau lemah, lepas tu senang lagi dipengaruhi. Apabila orang nak bagi duit sikit, orang nak bagi duit banyak, apalagi banyak kan. Kalau sikit pun terima, apalagi banyak dengan jumlah yang besar. Dengan jumlah yang sikit pun diterima, apalagi dengan jumlah yang besar. Okey, yang kedua, pegawai atasan yang sangat mempercayai pegawai-pegawai bawahan dalam pengurusan keuangan. Okey, kalau isu pengurusan keuangan ini kita sangat sensitif apabila kita dengari. Sebab apa? Keuangan ini adalah melibatkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sedangkan kita nak pegang duit pun kita rasa takut. Contohlah kita dalam organisasi, kita rasa takut. Kalau kita collect lah, contohlah kita buat baju kelas, kita rasa kau lah pegang duit ni, kau lah pegang duit. So apa? Duit ni adalah satu amanah yang paling berat bila orang mempercayai sesuatu seorang tu. Okey, pegawai atasan ni, sifat percaya ni adalah sifat yang bagus sebenarnya. Tapi kalau kita mempercayai seorang itu dengan percaya tanpa menyelidik, mungkinlah kita percaya sebelum ni dia adalah latar belakang yang dia pernah masuk penjara ke, dia pernah masuk pecah amanah di organisasi yang lain ke, kita tak tahu. Tapi kita orang atasan ni tanpa menyelidik, kita membuat keputusan dengan orang terburu-buru. Kita membuat keputusan dengan terburu-buru dengan mengambil, okey, aku percaya contoh si A dan si B, aku percaya si A ni. Sedangkan si B ni dia lama dah di syarikat ni, okey? Tapi kita percaya lagi, si A ni dia ada pengalaman kerja ni. Dia tak tahu sebenarnya yang si A ni dibuang kerja sebab atas pecah amanah. Okey? Tapi si B ni dia ni pemalas apa. Tapi dia ni amanah dalam memegang keuangan. Itulah pentingnya orang kata ketua ataupun sebuah organisasi ni mempunyai ketua yang cerdik, bijak. Jadi kalau kita mempunyai ketua yang cerdik, bijak dalam memerintah, penyelewengan ini akan jarang berlaku dan tidak akan berlaku. Sebab apa? Kita mempunyai ketua yang tegas dalam memimpin. Okey, kita masuk yang ketiga. Tidak mempunyai sifat tanggungjawab dalam diri dalam memegang amanah yang dipertanggungjawabkan. Ingat, tanggungjawab ini adalah satu amanah yang paling besar dalam hidup kita. Bukan sahaja dalam pekerjaan, tapi dalam pelajaran pun kita diberi amanah dan tanggungjawab untuk kita menggalas tanggungjawab tersebut. Jadi apabila dalam belajar, kita diberi tanggungjawab untuk belajar. Jadi kalau belajar tu janganlah ada yang tidur, contoh, itu sebagai contoh. Janganlah ada yang orang kata, bentang dia pun, pergi main badminton lah, contoh. Ini peringatan untuk diri sendirilah dan untuk kawan-kawan yang lain. Okey, dalam memegang amanah yang dipertanggungjawabkan. Okey, kita dipertanggungjawabkan untuk memegang keuangan syarikat. Contohnya, kita dipertanggungjawabkan untuk memegang amanah ataupun keuangan syarikat. Jadi, tanggungjawab yang kita perlu galas, tanggungjawab yang perlu kita pegang adalah
satu amanah dalam diri kita, macam mana kita memegang amanah Islam. Contoh, kita memegang agama Islam dengan akidah yang betul. Di sini juga perlu diterapkan di dalam diri kita untuk memegang amanah apabila kita dipertanggungjawabkan. Karena apa? Masyarakat yang lain akan melihat serong kepada contoh pemegang amanah itu Islam. Agama ini tak ajarkah? Agama ini tak ajarkah? Sedangkan kami bukan Islam pun kami faham. Yang mana amanah ini adalah satu tanggungjawab yang perlu digalas dengan sebaiknya. Sebab itu, apabila kita dipertanggungjawabkan, apabila kita dipertanggungjawabkan untuk memegang satu amanah, kita pegang dengan sebaiknya supaya penyelewengan ini tidak akan berlaku dalam organisasi dan di dalam masyarakat. Itu saja daripada saya serahkan kepada kawan seterusnya untuk memberi pembentangan. Sekian, terima kasih. Baik, saya sambung kesan berlakunya isu ini. Yang pertama, ia boleh menjejaskan prestasi keuangan dalam sesebuah organisasi. Jadi, apabila berlakunya isu penyelewengan ini, maka prestasi keuangan dalam sebuah organisasi ini akan dipandang buruk dan dipandang rendah oleh organisasi-organisasi yang lain. Yang kedua, menjaminkan nama buruk kepada masyarakat dan negara. Ini macam yang saya sebut tadi, yang nombor satu tadi, dia menjaminkan nama buruk kepada masyarakat dan negara. Apabila dia berkait dengan organisasi, jadi bila organisasi muncul pula kepada masyarakat, bila kepada masyarakat pula berkait pula dengan negara. Jadi ia akan saling berkait dan seorang itu akan mendapatkan nama dia sebagai satu nama yang buruk, bukan nama untuk yang baik atau disanjung, malah nama untuk orang menghina dan memburukkan nama dia sendiri. Dan yang ketiga, memberi kesan negatif terhadap tahap integriti institusi kewangan dalam negara. Apabila berlakunya penyelewengan yang seperti ini, ia memang ia akan berkait dengan masalah negara juga, sebab ia melibatkan keuangan. Apabila keuangan ini melibatkan institusi yang besar, maka nama negara pun akan terpalit juga dengan isu ini. Dan yang mengurangkan keyakinan ahli perniagaan dari luar untuk melabur dalam negara. Bila dah jadi isu ini makin meluas, jadinya orang luar, pihak luar nak melabur di dalam negara ini akan berfikir sama ada patut ataupun tidak untuk aku melabur. Oleh kerana apa? Jika berlakunya penyelewengan yang sangat teruk dan tidak boleh dibendung, maka mereka akan menganggap satu pelaburan yang sangat merugikan kepada mereka. Itu sahaja. Sekarang saya masuk untuk langkah mengatasi masalah isu semasa ini. Yang pertama adalah pengurus atau pengawal atasan perlulah memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan jawatan kuasa. Maksudnya di sini seorang pengurus tu dia perlu memantau pekerja-pekerja dia. Dia perlu tahu pekerja-pekerja dia tu ada kerja ke tidak, melakukan kerja ataupun tidak, ataupun sebagainya. Dia perlu pantau semuanya. Yang kedua, bertanggungjawab untuk merancang organisasi. Pengurus tersebut dia perlu bertanggungjawab untuk merancang organisasi. Contohnya dia perlu tetapkan apa objektif organisasi, matlamat organisasi, misi dan visi organisasi, perancangan untuk jangka masa panjang, dan kalau ada masalah apa yang dia patut buat biar masalah itu selesai dan tidak berlaku lagi di masa hadapan. Yang ketiga, memastikan setiap pekerja memahami akan tugasan mereka serta mengambil maklum undang-undang yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Pengurus tu perlu memastikan setiap pekerja tu memahami tugasan mereka. Maksudnya lepas dia bagi tugasan kepada pekerja-pekerja dia, dan dia perlulah terangkan tugasan tersebut pada mereka.
yang ni buat macam mana, yang tu buat macam mana. Lepas tu kalau pekerja tu tak faham, dia perlu tunjukkan contoh ke janji pekerja tu faham dengan tugasan yang dia perlu lakukan. Barulah pekerja tu akan memberi komitmen yang baik dalam sebuah organisasi. Lepas tu kalau ada pekerja tu buat masalah, contohnya tak buat kerja ke, so pengurus tu perlulah ambil tindakan seperti undang-undang yang telah ditetapkan dalam organisasi tu. Kalau undang-undang tu tulis kena pecat ke ataupun gantung kerja ke, so pengurus tu kena buat macam tu. Dia tak boleh berat sebelah. Dia kena berlaku adil pada semua pekerja. Itu sahaja daripada saya. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada kesimpulan dalam isu semasa dalam etika pengurusan ni. Okey, yang pertama, dalam sesebuah organisasi, etika pengurusan amatlah penting. Sebab apa Kak Mana? Sebab apa saya cakap etika pengurusan tu penting bagi setiap organisasi? Sebab untuk kita nak mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Maksudnya sebagai contoh macam pecah amanah ni. Pecah amanah ni dia berlaku bila kita tak ada pengurusan yang stabil lah dalam kita punya organisasi. Okey, yang kedua, pekerja merupakan kumpulan pihak berkepentingan yang akan mendapat kesan dari amalan pengurusan yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Okey, sebagai contoh kalau kes-kes sebegini berlaku dalam organisasi, pihak atasan ataupun pegawai atasan, dia tak akan kesan tu tak akan nampak dekat orang yang berjawatan. Kesan tu dia akan nampak dekat pekerja-pekerja. Macam tu. Maksud dia kesan yang akan nampak dekat pekerja ni contoh macam okey, macam kita nampak pegawai atasan mungkin dah bergaji tinggi. Kita sebagai pekerja, mungkin kita ni macam kerja sebab nak sara family. Kerja sebab nak sara hidup kita. Bayangkan kalau organisasi yang kita kerja tu, yang kita kerjalah dekat organisasi tu, kalau jadi macam ni, kita mungkin akan dibuang kerja dan kita tidak akan dapat sumber pendapatan. Okey. Yang ketiga, pengurusan yang mengamalkan nilai etika yang tinggi dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan negara. Seperti yang disebutkan oleh sahabat-sahabat saya tadi. Okey. Contoh yang baik untuk masyarakat dan negara ni sebab apa kita kena mengamalkan nilai etika ni? Sebab kita di generasi sekarang kita nak kena contohkan, kita nak kena jadi role model, jadi contohlah untuk generasi yang akan datang. Kalau kita tak jaga dari sekarang, mungkin masyarakat akan datang akan menjadi mundur, akan jadi orang kata apa macam tidak semegah masyarakat sekarang. Sebab kalau dah zaman sekarang ni dah ada macam-macam kes, dah ada macam-macam masalah, negara lain pun tak akan pandang negara kita. Bukan setakat masyarakat kita saja, negara lain pun tak akan pandang negara kita. Dan yang terakhir, setiap individu mestilah peka dalam setiap aspek ketika menjalankan tugasan yang diamanahkan. Okey, bila kita sebut pasal amanah ni setiap daripada kita ada tanggungjawab, ada tugasan yang diamanahkan. Jadi kita sendirilah, kita tak boleh nak macam orang kata apa, kita tak boleh nak bila orang dah bagi arahan kat kita pun kena peka dengan tugasan kita. Kena peka apa yang kita kena buat, apa yang kita kena buat. Jangan minta orang atasan, jangan minta orang sekeliling kita ulang banyak kali tugasan yang kita dah diamanahkan. Sebab kita tahu tu tugasan kita, tu kita punya kerja kita. Dia macam kalau kita tak buat, apa nak jadi aku ni? Macam tu lah contohnya. Okey, sekadar itu sahaja pembentangan yang kumpulan 12 ingin bentangkan pada hari ini dalam tajuk etika pengurusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.